Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas online kita Bahasa Melayu Tahun 2 Arif bersama Cikgu Nur Zahra. Tema kita pada hari ini ialah kebersihan dan kesihatan. Unit 7, kebersihan bermula dari rumah. Tajuk, basuh sebelum makan. Kita akan rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 46. Standard kandungan 3.2, standard pembelajaran 3.2.2, 1 dan 2, kemahiran menulis, objektif, murid dapat membina dan menulis jawapan pemahaman dengan betul. Okey, kamu nampak kan? Ini Jana bawa buah jambu untuk dibasuh ya. Okey, ini perbualan antara Hana dan ibunya di dapur. Okay. Sekarang kita tengok soalan pemahaman. Tengok nombor 1. Siapakah yang hendak makan buah jambu? Di sini dah disediakan jawapan. Hana yang hendak makan buah jambu. Okay, tengok baris pertama tu. Dia tanya pada ibunya tu kan. Okay, soalan kedua. Apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Okay. Hana apa dia? Ibu dia pesan apa? Boleh, tetapi basuhlah tangan sebelum makan. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Hana perlu membasuh tangan sebelum makan. Okey, cuba kita tengok jawapan ni kan. Hana, H tu memang nama orang. H tu memang huruf besar. Okey, di hujung ayat ada tanda nokta. Okay, mari kita lihat soalan 3. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Mengapa? Okay. Mengapa kalau kalau nak makan tu kena basuh tangan. Jadi nak makan buah pun buah tu kena basuh. Okey. Rujuk pada perbualan tu ada tak jawapan gitu? Okey. Ada ya. Okey, baris keempat. Okey. Mengapa nak dibasuh? Untuk menghilangkan kotoran. Okey. Apakah yang perlu dilakukan? Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Mengapa? Okey, mulakan jawapan kamu dengan perkataan buah. Okey, buah jambu itu perlu dibasuh untuk menghilangkan kotoran. Okey, bila menulis jawapan nanti, B tu mesti ditulis dengan huruf besar sebab memulakan ayat huruf pertama mesti huruf besar. Okey, kemudian ini soalan keempat ni. Ini dia namanya soalan yang bercapah. Maksudnya memerlukan pemikiran aras tinggi. Kamu kena fikir sendiri apa jawapan yang sesuai. Nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan. Nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan. Okay, dari mana kita nak mula tulis jawapan kita? Dari sini, jika. Okay, jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan, okay, apa jadi pada Hana? Okay, Hana akan mengalami sakit perut. Okay. Jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan, Hana berkemungkinan akan sakit perut. Okey, tanda ujungnya tanda nokta. Okey, untuk soalan pemahaman 1, 2 dan 1, 2, 3 dan 4 ni cikgu nak kamu buat dalam buku Bahasa Melayu 1. Okey, salin jawab soalan dan tuliskan jawapan. Okey, jawapan mesti ditulis di dalam ayat yang lengkap. Okey, itu saja. Baiklah murid-murid. Sekarang cuba buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 52. Okey, tersedia. Baca dan tulis jawapan berdasarkan soalan. Cara membasuh sayur. Bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur ini?
Boleh Dahlia, sebelum itu tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Mengapakah air itu dicampurkan dengan garam, Ibu? Garam itu untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Oh, begitu. Sekarang, mari kita bersihkan sayur ini dan bilas dengan air untuk membuang kotorannya. Selepas itu, barulah direndam di dalam air garam. Betulkah begitu? Ya, rendam selama 10 minit. Kemudian, barulah ditapis dan dibiarkan kering. Apabila sudah kering, sayur ini dibalut dengan plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Baiklah, Ibu. Saya sudah faham. Terima kasih kerana mengajar saya. Sama-sama Dahlia. Baiklah murid-murid. Sekarang kita tengok pula soalan pemahaman yang diberi. Ada 6 soalan di situ. Okey, cikgu nak kita buat sama-sama ya. Okey, kita buat nombor 1 sampai nombor 2 saja dulu. Yang lain tu kamu sambung buat sendiri dan kita akan bincangkan semasa kita bertemu di Google Meet nanti. Okey, tengok soalan 1. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Okey. Siapa yang tunjukkan cara membersihkan sayur? Okey. Kita kena ambil nama, mulakan nama orang yang menunjukkan tu. Siapa? Siapa dia? Okey, ibunya. Kamu boleh tulis ibunya ataupun kamu boleh tulis Puan Farida. Okay. Puan Farida yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia ataupun ibunya yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Okey, mula menulis kamu kena tulis huruf pertama tu huruf besar. Di hujung ayat kamu mesti ada tanda noktah ya. Okey, jangan lupa tu. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang kedua. Berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Okay, cuba tengok dalam petikan tu. Yang Puan Zarina beritahu tu. Apa-apa tu? Cuba tengok. Yang dialog Puan Zarina bercakap tu. Okay, 1 sudu kecil kan? Okay, 1 sudu kecil garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, bila dah menjawab, tak adalah tanda soal ni kamu tulis di hujung jawapan tu. Mesti letakkan tanda noktah. Okey. 1 sudu garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, 1 S tu mesti tulis dengan huruf besar. 1 sudu garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, baiklah. Untuk soalan ketiga dan hingga soalan ke-6, kamu jawab dulu. Nanti kita akan bincangkan semula ya. Sekian. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.